Haid ialah keadaan semula jadi yang dialami oleh semua wanita bermula usia mereka akil baligh. Kebiasaannya, kitaran haid yang normal ialah 28 hari. Namun, ada sesetengah wanita yang mengalami kitaran lebih pendek atau lebih panjang, antara 21 hingga 35 hari. Masalah ini boleh menyebabkan banyak kesan pada kehidupan seorang wanita, terutamanya bagi yang sudah berkahwin. Menurut pakar perbidanan dan sakit puan Hospital Pantai Ampang, Dr. Suhaimi Isa, definisi haid yang teratur ialah pendarahan selama 5 hingga 7 hari dalam jumlah yang normal dan tidak mengalami senggugut. Purata jumlah haid yang keluar setiap bulan ialah 30 ml dan jika melebihi 80 ml setiap bulan, ia akan menyebabkan masalah kekurangan darah dan banyak lagi. Selain itu, masalah haid yang tidak stabil umumnya bersangkut paut dengan penghasilan hormon dalam badan. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan masalah ini berpunca daripada Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS). PCOS ialah penyakit khusus yang berkaitan ovari di mana hormon yang tidak seimbang mungkin menyebabkan ketidaksuburan, kenaikan berat badan dan tanda-tanda penyakit seperti diabetes. Justru, adakah masalah haid tidak teratur berkait rapat dengan keseimbangan hormon dalam badan atau salah satu tanda penyakit? Masalah haid tidak teratur, masalah darah yang berlebihan dan mungkin juga ada kitaran yang berpanjangan. Ini antara persoalan yang sering bermain dalam kalangan wanita yang melalui fasa haid ini. Hari ini kami nak mengupas persoalan ini untuk memberi pencerahan kepada anda. Kalau ada persoalan sekejap lagi kita akan bacakan dan kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Yana. Kita bersama dengan Dr. Nurul Khairiyah Khairuddin yang merupakan pakar obstetrik dan gynekologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana jemput saya ke sini. Sama-sama, Doktor. Okey, baik. Kita akan mulakan perbincangan kita sekarang. Doktor, bila kita bercakap tentang menstruasi ni kan, mungkin lain orang, lain masalah yang dialaminya. Tetapi sebagai permulaan, mungkin doktor boleh terangkan sekali lagi, apakah yang diertikan sebagai haid yang normal dan juga bagaimana ia menjadi kitaran haid yang tidak normal? Okey. Tadi kita dah dengarkan sedikit tentang haid, definisi haid yang bagaimana itu normal dan tidak normal itu adalah of course yang lain dari yang normal lah tadi. Kita ada 3 aspek. Kitaran yang tadi tu yang normal 28 hari. Baik. Ada variation, setiap orang tak sama daripada 28 hari yang average tu ada plus minus bagi 1 minggu. Maksudnya 21 ada orang yang pendek sikit cycle dia tapi still normal dan juga 35 hari which is lebih sikit daripada 28. So dia masih lagi dalam julat yang kita terima 21 hingga 35 hari. Itu normal untuk dia. Walaupun kebanyakan wanita 28 harilah kitaran dia every 4 weeks kan. Itu sebab kitaran. Kemudian kita ada aspek jumlah hari. Tadi dikatakan 5 hingga 7 hari. Dan actually kalau dalam textbook kata 2 hingga 7 hari. Kalau kita lihat, kita ada juga kalau orang Islam kan, haid tu dikatakan istihadah. Melebihi had dia, kita ambil tempoh 15 hari. So itu kalau aspek agama dia, kita ada correlation juga sebenarnya. Mungkin dia berkait dengan mid cycle bleeding ke, itu sebab bawa kepada 15 hari. Kemudian jumlah tadi pun dah disebutkan, 30 mil average, 80 mil. Macam mana nak ukur kan? Kecuali sekarang yang ada pun vagina cup. Ada kan sekarang. Tapi itu sebenarnya lebih kepada aspek untuk study atau kajian sajalah. Yang kalau kita ukur sebenarnya benar-benarnya ukur lah. Tapi setiap individu tu berbeza dan dia sendiri boleh tahu apa yang normal untuk dia, apa yang tak normal untuk dia. Contoh kalau biasa pad kita pakai 2-3 pad setiap hari kita tukar kan. Ada orang dia cakap, doktor saya tukar 6 pad. 6 pad banyak tu. 6 pad tu sebab you tak selesa ke sebab memang penuh? Oh, sebab saya tak selesa. Lain. Indikasi dia. Tapi kalau 6 pad penuh dan doktor akan tanya, bocor tak? Bocor. Itu petanda banyak. Lagi satu doktor akan tanya, ada tak ketul-ketul darah? Ada ketul darah. Okey, kecil ke besar? Doktor ni pelik kan, dia tanya ke doktor sikit pun dia tanya kan, berapa besar tapak tangan ke, besar duit 50 sen ke, sebab penting. Kenapa? Badan kita akan hasilkan untuk bahan untuk keluarkan darah, untuk bekukan darah. Kalau dia masih cukup untuk bekukan darah tu, dia akan hasilkan klot-klot lah. Kalau kecil klot tu, kecil lah darah dia tak banyak mana. Kalau klot tu sampai besar tapak tangan, maksudnya darah tu banyak sampai memerlukan ejen yang banyak untuk klotkan darah. Yang bocor tu lagi dah tak mampu nak klot, dah habis bocor semua. Flooding kita panggil. Bila doktor menyentuh tentang setiap orang ini akan melalui fasa haidnya berbeza-beza. Mungkin juga doktor boleh terangkan, ada setengah orang
kadang-kadang dia tengok waktu haid, waktu kedatangan haid ini tidak teratur. Bulan ni datang awal bulan, bulan depan pula hujung bulan, lepas tu lompat tak datang sebulan. Kemudian datang balik pertengahan bulan. Dalam situasi begini, apa punca berlakunya haid yang tidak teratur ini? Okey. Seperti saya katakan tadi kan, kita nak kupas topik ni, jangan tengok satu sudut kitaran, kita tengok juga kepada karakter tadi bleeding dan juga timing masa tu. Sebab setiap satu daripada bleeding tu membawa maksud yang berbeza. Baik. Contohnya, dia ada normal 7 hari dah bleeding. Kemudian tiba-tiba bleeding pula hari ke-15. Kadang-kadang normal physiological, kita panggil mid-cycle bleeding. Tapi ada kes yang mana dah berhenti dah seminggu, 2 minggu, tiba-tiba jadi balik darah tu. Ada mungkin ada polips ke dalam rahim, dan itu menyebabkan dia macam di tengah-tengah kitaran dah berhenti haid, dalam tu dia macam bergeser, jadi dia ada luka sikit, keluar darah yang sikit-sikit. Ada juga yang mana dia punya bleeding tu lepas bersama, walaupun dia berapa habis period, dia dah bersama dengan suami, bleeding pula. Itu kita panggil postcoital bleed, mungkin merujuk kepada cervical patologi, kanser ke, cervical, ada polip ke. So setiap makna di sebalik bleeding tu, kalau doktor sebut, dia membawa maksud yang berbeza. Contoh postcoital bleed, cervix dah punca dia. Kalau intermenstrual bleed, mungkin dari dalam rahim lah, macam polip. Dan saya nak sebelum kita hurai pergi ke arah haid yang tak teratur, sebab mainly memang itulah 90% of the problem. Saya dah buat magic sikit ya. Wah. Kalau kita katakan haid yang tak normal ni, dia International Federation of Gynecology dan Obstetric, kita nama ringkas dia FIGO, iaitu Persekutuan Antarabangsa Gynecology dan Obstetric. Bukan sahaja ada tahu, kita ada yang mengawalnya kan. Dia memberikan satu sistem untuk klasifikasi penyebab kepada darah yang tak normal. Of course lah, in English dia panggil AUB, abnormal uterine bleeding. Penyebabnya dibagikan kepada 2 kategori, structural dan functional. Pump and coin. Ini magic saya ni. Terus jam je, pump and coin. So, you tengok pump. Apa tangan kita boleh buat? Kita boleh kutil, kita boleh cubit, kita boleh tampar, boleh tumbuk. Maksudnya itu adalah structural, sakit. Coin, duit. Kita boleh buat apa? Boleh beli barang kan? Jangan tak cukup 50 sen nak beli vending machine tu, tak terima, tak ada kan? Itu functional. So, dia adalah akronimnya kepada pump yang structure tadi tu. Polyp, saya sebutkan pasal polyp kan? Kemudian adenomyosis ni spektrum kepada endometriosis. Itu topik besar sendiri. Kemudian leiomyoma ni fibroid. Walaupun istilah dia tu istilah dalam perubatan patologi, tapi maksudnya leiomyoma tu fibroid lah. Kemudian kita ada M tu malignancy, cancer. Ni yang penyebab structural. Coin tadi, yang functional tadi, C, coagulopathy. Ada setengah orang yang memang dilahirkan dengan kejadian darah dia senang untuk berdarah. Contohnya von Willebrand disease, hemofilia. Hemofilia kalau pernah dengar lah. Hemofilia kadang mengganggu untuk orang mengandung juga, hemofilia. And then kita kata ovulatory. Okey, yang banyak kita bincang is ovulatory lah, ovulatory dysfunction. Yang PCOS pun termasuk under ovulatory dysfunction. Kemudian kita ada penyebab endometrial tu, fungsi pada dalam endometrium sendiri, lain daripada polips, lain daripada yang fibroid tadi, tapi fungsi pada endometrium yang terganggu. Iatrogenik tu adalah apa yang kita buat dan terjadi. Contohnya makan ubat cair darah. Itu penyebab juga. Dan satu lagi adalah non-otherwise specified. Mesti ada satu yang tak masuk dalam kategori mana lah kan? Di special. So yang non-otherwise specified ni contoh, memang ada kes nama dia adalah AVM. Jangan takut arteriovenous malformation. Ada pembentukan salur darah yang tak normal di antara arteri dan venous yang dekat rahim tu, menyebabkan dia period jadi banyak. Itu berlaku biasanya pada budak yang pertama kali datang period, tiba-tiba banyak sampai pingsan contohlah. Itu memang jarang-jarang berlaku. Itu yang masuk dalam N tu kan. Baik, sebenarnya banyak yang Dr. Nurul dah kongsikan dengan kita, terutamanya tentang pump dan coin tadi, ilmu baharu untuk kita semua. Dan sekarang ni sebenarnya doktor, kita sudah pun terhubung dengan salah seorang bekas pesakit yang mengalami masalah menstruasi. Okey, di hujung talian kita bersama dengan Puan Ruzana Abdul Kadir. Assalamualaikum Puan Ruzana. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Thank you for having me. Itu Talia ke tu? Ya, ini Talia. Hai Talia. Baik, Puan Ruzana, kita nak kongsikan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ketika ini berkenaan dengan masalah haid. Kalau boleh Puan sendiri bersama kami kongsikan pengalaman masalah haid Puan, bagaimana sebenarnya situasinya?
Okay, insyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebenarnya before ni saya kerja sebagai software engineer. So, kalau orang yang familiar with software engineering punya world, even people in accounting, dia tahu kerja tu macam mana. So, kerja-kerja ni kadang-kadang menampakkan stres. Okey. Mungkin tak perasan. Lifestyle pun tak kena kan. So, pas I kahwin, I notice artinya period exam, I sakit. Masih sakit. Tapi sebab kerja tu macam terlampau sibuk kan. So, I tak sempat lagi berdoktor ke apa. Sampai up to one point sampai kita nak tidur pun tak dapat nak tidur sebab sakit sangat. So, saya pergi jumpa gynae. So, 2013, saya jumpa gynae, check, dapat tengok saya ada PCOS. Saya ada endometriosis. Okey. And pasal dah sakit sangat tu, doktor pun advise saya pergi surgery teruslah. So, I buat my first surgery kat situ. So, memang saya tak tipu lah, memang sakit. Okey. Okey, lepas tu saya cuba lagi. Saya cuba untuk pregnant tapi tak dapat juga. So, kita tak tahu kenapa kan. Lepas tu, after a while, saya jadi stres sebab tak mengandung. So, time tu pun saya take a break lah daripada kita fikir nak mengandung tu kan. Okey, saya maintain. So, since the topic is period, pasal haid kan. So, haid tu sebenarnya bagi saya satu indikator. Kalau string period lambat ke, sakit ke, saya memang pay attention lah dekat period tu. So, dah lama-lama saya tengok tak period juga, tak pregnant juga. Saya jumpa lagi gynae 2017. Tengok ada polyp. Polyp tu kecil lagi time tu. Tapi kerja masih tak mengizinkan saya ambil treatment. So, saya tunggu lagi. Tapi pada masa sama saya monitor saya punya period. Kalau lambat ke, dia terlampau heavy ke, tak keluar-keluar ke. So, at the same time, saya support dengan essential oil lah. Mungkin itu pada saya lah, usaha saya nak cuba kan. So, saya maintain. So, saya rasa macam kenapa period lambat tu, saya saja balik. Saya stres ke, penat ke. So, macam tu lah. Lepas tu, tengok tak jalan juga. So, saya berhenti kerja. Saya discuss dengan husband. Dia kata, okay, why don't you try? Relax, kita try be happy and manage our stress. So, saya berhenti kerja. Tahun lebih juga lah saya berhenti kerja baru dapat. Itu pun I had another surgery in 2017 to buang polyp sebab polyp sudah membesar kan. Baik. Puan Rozana, mungkin Puan boleh kongsikan juga, adakah sakit dan kitaran haid yang tidak normal yang Puan alami ini terjadi hanya selepas berkahwin ataupun sebenarnya sebelum berkahwin lagi pun sudah mengalami masalah kitaran haid yang tidak normal ni, Puan? I rasa it escalate. Pasal mungkin masalah tu dah ada, cuma kita tak perasan. Bila kita dah kahwin, kita tengok, kita nak mengandung. Itu tambah stres lagi sebenarnya. Sebab kenapa tak mengandung ni? Semua orang mengandung ni, kenapa? So, kita pun tambah stres lagi. So, benda tu lagi bertambah-tambah. Kerja pun makin teruk. So, saya rasa masalah tu mungkin dah ada. Cuma dia tak ketara. Dan adakah Puan Rozana sendiri rasa masalah haid yang dialami inilah yang menyebabkan kesukaran untuk Puan sendiri hamil ketika itu? Bagi saya lah personally, haid ni adalah satu indikasi yang Tuhan bagi untuk wanita ya. Kalau macam period you lambat ataupun masa nak start tu, kenapa lambat sangat nak start? 2-3 hari baru pergi flu betul-betul. Ataupun begitu tengah period you sakit. So bagi saya, those are all indicators. So bila ada indikator tu, jangan pandai-pandai lah bagi saya. Jumpa gynae. Ya, Puan. Dan Puan tadi juga berkongsi apabila berjumpa dengan gynecologist, dan adakah Puan merasakan bahawa faktor pekerjaan Puan yang mungkin stres dan membebankan sedikit itu juga memberikan kesan kepada masalah haid yang tidak normal ni, Puan? Betul-betul saya agree. Memang I would say definitely pasal kerja. Pasal macam saya happy dengan husband saya happy dengan family, dengan kawan-kawan saya happy. Tapi kerja tu sampai stage yang saya tak balik rumah. Saya makan pun tak teratur. And you know when you habis-habis makan outside food, you tak tahu apa dalam makanan itu sebenarnya. Sihat ke, tak sihat ke. And then beli tak balik, you tak tidur. Tak tidur dan your body tak recover. Okey. Baik, apapun terima kasih Puan Rozana untuk perkongsian ini. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada penonton kita semua. Jaga diri, jaga kesihatan ya.
Terima kasih Puan Ruzana. Assalamualaikum. Ini yang kita nak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, ini yang kita nak bincangkan sebenarnya, Doktor. Kalau kita lihat sebenarnya ada pelbagai mungkin permasalahan dalam setiap individu seorang wanita itu kerana tekanan di tempat kerjanya. Kadang-kadang mungkin stres itu juga membawa kepada masalah haid yang tidak menentu, sakit senggugutnya lagi. Apa komen Doktor? Okey, tadi saya dapat tangkap beberapa rentetan dan episod-episod yang berlaku tu. Sebenarnya setiap satu tu berkait tau. Okey, saya akan start dulu dengan kalau orang datang klinik saya akan buat seolah-olah kelas fisiologi tau. Baik. Macam mana saya ajar student, dulu saya pernah jadi part-time lecturer kan, berkenaan fisiologi untuk period menstrual cycle tu. Cycle kitaran haid tu. Sebabnya kenapa ada kitaran haid? Sebabnya itu adalah proses persediaan untuk ovari kita menghasilkan telur-telur yang bakal direkrut dan satu akan jadi matang bakal menjadi kita punya benih wanita. Ovari itu membawa dominant follicle tu bila dah sampai tahap matang dia akan pecah, kemudian ditangkap oleh kita punya fallopian tube, bersedia untuk proses persenyawaan. So lepas disenyawakan dia akan duduk dekat dalam dinding rahim. Kalau berjaya implantasi mengandunglah. Tetapi kalau tidak berjaya untuk berlaku implantasi maka dia akan jatuh gugur sebagai darah haid. Yang darah haid itu adalah sebenarnya dinding rahim kita yang actually functionally dibuat oleh pengaruh progesteron untuk memberikan peluang untuk jadi macam sofa untuk dia rangkumkan baby itu dalam satu sofa yang lembut untuk melindung dia sepanjang mengandung kan. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang mempunyai masalah dengan ovulasi ni gagal mengandung tu kenapa? Ada masalah dari segi keseimbangan di antara hormon estrogen dan progesteron. Baik. Pada peringkat awal, estrogen kita keluarkan oleh dalam ovari kita ada beberapa rekrut yang akan jadi bakal jadi baby. Bukan sperma je jadi juta-juta kan, dia keluar sekali kan. Kita dekat dalam ovari kita tak banyaklah, maybe 15 dalam satu cycle kita keluarkan. Tapi satu yang akan jadi dominan yang balance tu akan kecut. Fungsi sebenar kita kan. Kemudian dia akan hasilkan estrogen sampai satu tahap bila hormon tu bagus dia akan triggerkan besar satu telur tu, dia akan pecah untuk ovulasi. Tapi untuk orang yang ada masalah tak seimbang hormon ni, PCOS ke, dia kekal tak matang, dia kekal kecil. Kalau dalam buku teks, kalau doktor-doktor pakar sikit puan baca dia kata pearl of string of pearl. Nampak kalau scan tu kita akan nampak macam rantai mutiara dekat dalam ovari tu berrentetan macam tu, macam tu. Kemudian selepas kata sampai tempoh sepatutnya period, dinding rahim tu adalah pengaruh estrogen semata-mata. Sedangkan progesteron tu perlu untuk jadi switch dia kepada period ke tak period. Sebenarnya kalau ada pregnancy, okeylah dia akan kekal lah tak period sepanjang mengandung. Tapi kalau dah tak ada, then dia akan turun. Tapi sekarang ni progesteron pun tak boleh keluar sebab tak ada satu telur pun yang matang. Progesteron ni dihasilkan oleh telur yang matang tu. Dia keluar, dia pecah. Balance daripada ovari ovum tadi tu dia akan hasilkan progesteron sehinggalah bayi itu cukup matang untuk janin tu menghasilkan sendiri dia punya progesteron daripada uri yang terbentuk. Itu fungsi haid tu sebenarnya untuk menyediakan kita dalam bulanan. Orang kata kaitannya antara menstruasi tadi dan juga antara hormon juga. Hormon dan untuk persediaan untuk kita bulanan nak mengandung tu lah sebenarnya proses seorang wanita tu mengandung. Tapi kita kena faham juga bukan sekadar ovari sahaja yang memberikan kita fungsi kawal kontrol period kita. Ada satu lagi yang penting kita jangan lupa, pituitary hormon. Kelenjar pituitary dekat otak kita ni. Yang tu penting. Yang tu dia macam keyboard kan, ada control panel kan. So satu shot habis semua shot sakit. Kalau kita di atas ni pituitary ni, kalau hormon FSH-LH kontrol ovari. Hormon TSH kontrol thyroid. Hormon corticotropin kontrol adrenal yang untuk stres hormon tersebut. So semua ni berkait tau. Kalau ada masalah thyroid ganggu period. Ada masalah yang stres tadi tu. Yang tu yang menyebabkan stres dan jadi naik berat badan tu. Betul. Bermakna setiap satu tu berkait rapat antara satu sama lain. Okey doktor, saya tertarik untuk membaca salah satu soalan oleh rakan kita di Facebook dari Shasha. Dia kata, period saya setiap bulan hanya 2 ke 3 hari sahaja. Lepas tu kering. Adakah ia mengganggu masalah kehamilan? Dia period doktor tapi 2-3 hari je. Right. Ini keadaan yang kita panggilkan oligomenorrhea. Baik. Oligomenorrhea. Dia adalah salah satu mungkin
ya atau tidak berkait dengan PCOS juga. Sebab kita katakan tadi sebenarnya kita terima haid yang normal tu between 2-3 hari hingga 7 hari. Dia punya jumlah. Tapi kalau terlalu sikit, kita panggil oligomenorrhea ni, mungkin petanda untuk PCOS tadi. Jadi untuk kita tahu sama ada betulkah dia ada PCOS atau tidak, mengganggu tak proses ovulasi dia nanti, ada satu darah yang memang kalau untuk tujuan satu untuk especially yang ada masalah untuk kehamilan, kita akan mengambil lah, pastikan. Day 2 kita akan ambil hari kedua period tu hormon FSH dan LH. Sebab kalau kita nampak ada rasio tertentu yang tak normal, kemungkinan besar dia ada masalah PCOS ni lah. Tak semestinya orang yang ada PCOS ni tak ada boleh ada ovulasi yang sendiri. Boleh. Tapi ia juga adalah mungkin petanda tadi yang progesteron tak cukup tadi tu. Baik. So tak cukup dinding dia tu tebal. Jadi stop sikit saja. Okey, doktor, saya juga nak tanya soalan berkait rapat dengan pengalaman peribadi saya sendiri. Dan ini juga mungkin difaktorkan oleh mitos. Orang kata kalau seseorang itu sebelum dia berkahwin mengalami masalah senggugut yang teruk seperti saya sekarang alami, selepas kahwin sakit itu akan hilang. Tetapi kawan-kawan saya, malah Puan Rozana tadi pun bercerita tentang walaupun sudah berkahwin, masih lagi mengalami masalah senggugut yang teruk. Jadi sebenarnya adakah ini mitos ataupun ada kajian saintifik di belakangnya? Okey. Kalau kita katakan hopefully mitos tu overgeneralization. Okey. Kalau penyebab dia adalah pada cervical stenosis, cervix sempit, mungkin itu sakitlah waktu period dan lepas bersalin tu dah jalan dah buka kan. InsyaAllah tak ada masalah lepas tu period okey lancar. Tapi kalau sakit tu disebabkan oleh endometriosis, tadi dia sebut endometriosis tadi, dan saya dah sebut pasal adenomyosis tadi, itu antara faktor yang kalau waktu period sakit, tengahan period pun sakit, kemudian habis bersalin pun dia tak hilang sebab dia ada dalam badan kita. Dan sakit jugalah lepas walaupun dah bersalin. Okey. Jadi perlu maaf tak apa, perlu melalui pembedahan ke untuk mengatasi endometriosis ni? Alright. Bergantung. Endometriosis ni satu topik yang besar atas dia saja. Okay, boleh ganggu period, ganggu kita punya hamil. Okay, dan juga cyst. Endometriosis banyak spektrum. Ada yang perlu operation adalah sekiranya dia ada cyst yang besar dan kalau especially kalau dia mengandung lah, tak boleh dia ganggu kat situ. Dia ada toksik kepada janin yang bakal terbentuk. Kemudian endometriosis juga menyebabkan seorang wanita tu kadang-kadang haid dia banyak, terlalu banyak sampai hemoglobin 3-4. Ada pesakit yang saya terpaksa buang rahim walaupun umur dia 40 tahun walaupun belum berkahwin sebab mengganggu endometriosis ni sehingga duduk dalam dia punya otot rahim, kita panggil adenomyosis, hingga perlukannya sampai hemoglobin 3-4. Ditambah darah kerap kali masuk darah. So memang dah tak boleh nak buat apa-apa, terpaksa kita buang rahim tu. Itu mungkin alternatif terakhir. Itu yang terakhir lah. Itu kita punya last resort. Baik. Ini persoalan yang ingin kami tanyakan daripada penonton di Facebook. Period saya tak teratur since umur 12 tahun. Saya datang period almost 80 hari. Dah jumpa pakar but sampai sekarang tak ada apa improvement. Saya dah makan macam-macam jenis ubat yang doktor bagi dan sekarang saya dah tak period 5 bulan. Ini persoalan yang saya kira sangat besarlah dalam situasi seorang wanita ini yang boleh mengganggu emosi juga, doktor. Ya, betul. Ya, kalau macam inilah memang something wrong somewhere sebenarnya. Lama sangat sampai tadi 80 hari. 80 hari. 80 hari. Kemudian tak datang 5 bulan. 5 bulan, ya. Okay. Memang ini kemungkinan besarlah saya katakan. Tadi saya cakap pasal control panel tadi kan. Yang hormon tu kan. Yang stres ke, yang thyroid ke. Yang tu kita kena lihat balik apa punca asal dia. Ada tak punca-punca yang kita dapat cari daripada gangguan hormon tertentu, terutama hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary tadi. So dia memerlukan series of investigation, berapa siri yang darah yang kita perlu buat. Tengok hormon thyroid macam mana, tengok hormon yang tadi yang wanita punya hormon lah, PCOS hormon ataupun hormon FSH, LH, dan juga mungkin kita perlu juga tengok dia punya hormon yang kawal stres tadi. So itu kemungkinan besar menjadi salah satunya menjadi penyumbang. Kemudian kenapa pula 80 hari period, lepas tu 5 bulan tak period? Kalau ovulatory dysfunction yang mana dia punya tadi setiap bulan dia tak datang yang telur yang ada dominan, kemudian hasilkan progesteron, maksudnya yang itu tak berlaku. Baik. Okey, doktor, kita di hujung perbincangan dan masa sangat mencemburui kita. Mungkin sebagai rumusan atau ringkasan untuk topik kita pada hari ini, ada sebarang pesanan yang nak diberikan kepada khususnya wanita di luar sana dan betapa pentingnya untuk menjalani check-up.
Okey. Secara ringkas, doktor, silakan. Okay, saya nak cakap penting sebelum kita kena wrap up ni sebabnya masalah period ni bukan sekadar masalah nak beli pad banyak, nak kena pakai pad panjang-panjang sampai kena ruam pad. Tapi ia meliputi untuk seorang wanita Islam tu meliputi urusan ibadah, solat kita, kemudian haji, puasa kita, dan tidak hanya itu, ia juga mencakupi urusan nikah, kahwin, cerai, iddah. Saya ada satu pesakit, sorry minta maaf ambil masa sikit. Pesakit saya ini dia cerai, kemudian diturun berat badan 30 kilo. Dia datang haid 2 bulan saja. Kemudian 4 bulan tak datang haid. Sekarang dah 6 bulan total. Doktor, macam mana ni? Peguam syar'i kata saya kena suci 4 kali. Sedangkan sebenarnya 4 bulan. Akhirnya kita tahu hikmah dia kenapa. Sebab nak tengok tak adanya kandungan dalam tu. Yeah. So kalau dah memang disebabkan masalah period, maksudnya memang dah cukuplah 4 bulan kemarin tu. Itu satu. Jadi masalahnya haid ni kita nak semua jumpa doktor, dapatkan rawatan yang tepat, diagnosis yang tepat. Ya. Okey, itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau ada masalah yang besar yang penting untuk kita dapatkan jawapan daripada pakar kesihatan. Terima kasih kami doktor. ucapkan kepada Dr. Nurul Khairiah Khairuddin, pakar obstetrik dan gynecology Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri, di atas perkongsian tadi. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi informasi yang berguna kepada kita semua, terutamanya kaum hawa.